Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim 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 Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك الحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم. Nikmat-nikmat ini adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan bahawa sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim dengan kekufuran atau kederhakaannya seburuk-buruk tempat kembali, iaitu neraka Jahannam yang mereka akan menderita bakarannya. Maka seburuk-buruk tempat menetap ialah neraka Jahannam. Ini sejenis azab seksa. Maka hendaklah mereka merasainya. Air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir untuk minuman mereka. Dan azab seksa yang lain yang serupa buruknya dan dahsyatnya adalah berbagai jenis lagi. Penjaga neraka berkata kepada ketua-ketua golongan kafir dan penderhaka itu, ini ialah serombongan orang-orang kamu yang masuk berasak-asak bersama-sama kamu. Ketua-ketua itu berkata, mereka tidak perlu dialu-alukan kerana sesungguhnya mereka pun akan menderita bakaran neraka. Pengikut-pengikut mereka menjawab, bahkan kamulah yang tidak perlu dialu-alukan kerana kamulah yang membawa azab sengsara ini kepada kami. Maka amatlah buruknya neraka ini sebagai tempat penetapan. Mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sesiapa yang membawa azab ini kepada kami, maka tambahilah dia azab seksa berlipat ganda di dalam neraka. Dan penduduk neraka itu tetap akan bertanya sesama sendiri, mengapa kita tidak melihat orang-orang yang dahulu kita kirakan mereka sebagai orang-orang yang jahat lagi hina? Adakah kita sahaja jadikan mereka ejek-ejekkan sedang mereka orang-orang yang benar? Atau mata kita tidak dapat melihat mereka? Sesungguhnya segala yang diterangkan itu adalah benar
iaitu perbalahan dan cercaan penduduk neraka sesama sendiri. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul pemberi amaran dan tidak ada sama sekali tuduhan yang sebenar melainkan Allah. Tidak ada sama sekali Tuhan yang sebenar melainkan Allah, yang Maha Esa, lagi yang kekuasaannya mengatasi segala-galanya. Tuhan yang mencipta serta mentadbirkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, yang Maha Kuasa, lagi yang sentiasa mengampuni dosa hamba-hambanya. Katakanlah lagi, apa yang aku terangkan itu tentang keesaan Allah dan kebenaran kerasulanku adalah berita penting yang sangat-sangat besar faedahnya. Yang kamu terus mengingkarinya, tiadalah bagiku sebarang pengetahuan tentang penduduk alam yang tinggi malaikat semasa mereka bersoal jawab mengenai Nabi Adam, kalau tidak diwahyukan kepadaku. Tiadalah diwahyukan kepadaku melainkan kerana sesungguhnya aku seorang rasul pemberi amaran yang jelas nyata, bukan seorang pembohong atau ahli sihir atau gila. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Sad. Bermula ayat yang ke-55 sehinggalah ayat yang ke-70. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang hukuman kepada para penderhaka Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, yakni orang-orang kafir yang menafikan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta hari kebangkitan semula. Bagaimana bentuk siksaan mereka dalam neraka dan bagaimana perbalahan yang berlaku dalam neraka di antara pengikut dan pemimpin-pemimpin mereka. Dan bagaimana kehairanan mereka melihat orang-orang yang beriman yang dahulu mereka persendakan, yang dahulu mereka ejek-ejek, tidak berada dalam neraka. Bahkan sebaliknya berada dalam rahmat Allah SWT dan balasannya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang kita bacakan dalil-dalil kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalil yang menunjukkan bahawa Rasulullah itu ialah Rasul dan Rasulullah itu diwahyukan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemberi peringatan yang datang daripada Allah? Maka Allah menyebut dalilnya. Kalau sebelum ini kita dah baca tentang balasan ataupun ganjaran ahli syurga, bila Allah dah menyebut tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah yang beriman yang terpilih di kalangan para rasulnya, dan Allah menyebut sifat utama untuk dijadikan contoh tauladan oleh umat masing-masing, bukan manusia sepanjang zaman. Maka Allah menyebut balasan mereka yang mengikut jejak langkah para nabi dan para rasul, sifat dan akhlak mereka, keimanan dan akhlak mereka, melainkan mereka akan mendapat syurga di sisi Allah yang sentiasa terbuka pintunya, yang mereka akan bersenang-senang di dalamnya dengan makannya, dengan minumannya, dengan pasangan-pasangannya, dan rezeki yang tidak pernah terputus, yang akan terus dikurniakan kepada ahli syurga. Maka Allah menyebut hadza. Hadza di sini memberi maksud demikian balasan ahli syurga. Hadza, macam kami sebut hadza. Wa inna lit-taghin, manakala sesungguhnya orang-orang yang melampau. Perkataan at-taghin di sini ialah orang-orang kafir. At-taghin kerana mereka melampaui batasan disebabkan mereka mendustakan Allah dan Rasul, dan mereka tidak mahu menggunakan akal fikiran yang diberikan oleh Allah, maka mereka menjadi melampau. Wa inna lit-taghin, sesungguhnya orang-orang kafir itu la syarra ma'ab, yakni kesudahan yang tidak baik. Katakanlah syarra, seburuk-buruk, ma'ab, tempat kembali. Yang dimaksudkan dengannya sebagaimana Allah sebut selepas itu, Jahannam, iaitu neraka Jahannam. Yaslaunaha, mereka pasti memasukinya. Fabi'sal mihad, maka ia seburuk-buruk tempat kembali mereka. Perkataan mihad yakni hamparan mereka, selimut mereka. Artinya mereka akan diselimuti dengan pelbagai arah dengan azab Allah SWT. Daripada kaki mereka sampai hujung kepala mereka. Daripada anak rambut mereka sampai hujung kaki mereka. Kanan mereka dan kiri mereka.
dibaluti dengan pelbagai azab, diperbaluti dengan pelbagai seksaan Allah SWT untuk menunjukkan tidak ada satu pun anggota badan mereka terselamat daripada diseksa. Umpama satu badan yang diselimut, maka apakah ada yang tersisa? Melainkan semuanya diliputi. Maka ini disebut sebagai farash atau firash. Firash asalnya ialah hamparan. Untuk memberi maksud bahawa mereka ini sentiasa, azab ini sentiasa melekat dengan mereka, tak berpisah. Tak ada rehat. Tak boleh nak berhenti sekejap. Tak boleh mereka nak minta diringankan sekejap, tak boleh. Maka kata Allah SWT, hadza, inilah dia ganjarannya, balasannya, yakni neraka jahanam. Falyadhuquh, maka rasakan. Maka ini ungkapan dan ucapan penghinaan. Rasakan. Rasakan. Hamimun wa ghassaq. Perkataan hamim memberi maksud ialah air yang menggelegak. Rasakan air yang menggelegak ini. Kemudian perkataan ghassaq. Ghassaq mempunyai beberapa makna. Yang pertama, ghassaq artinya air yang sejuk beku. Tentang manusia panas sangat tak boleh, sejuk pun tak boleh. Dalam neraka kelak, azab itu terbahagi kepada dua. Satu bersifat panas melampau. Satu lagi bersifat sejuk melampau. Maka ini perkataan ghassaq. Dan ghassaq juga kata ulama memberi maksud apa yang mengalir daripada tubuh badan ahli neraka. Yang berupa peluh-peluh mereka, yang berupa air nanah mereka, yang berupa darah-darah mereka, yang berupa hanyir daripada badan mereka. Maka disebut sebagai usaratu ahli nar. Itu perahan daripada badan ahli neraka. Bila dibakar yang keluar air hanyir dia, dengan air peluhnya, dengan air nanahnya, maka ini disebut ghassaq. Minuman yang bersifat menyeksakan dan menjijikkan. Bila diseksa ahli neraka, bukan sekadar mereka mendapat minuman yang panas yang melampau yang disebut hamim. Dan juga jijik yang melampau. Tentang kita kalau sebut peluh, kita dah geli dah tengok. Peluh. Campur pula darah, geli lagi. Nanah. Apatah lagi dalam keadaan berpenyakit. Kita tengok orang sakit, dengan keluar kahak dia air liur, rasa tak geli? Rasa tak nak muntah tengok. Apatah lagi dalam keadaan sakit itu diseksa daripada api neraka. Diseksa dengan api neraka, maka keluar semua peluh, darah, nanah, hanyir ini. Lalu menjadi minuman ahli neraka. Mereka meminumnya. Kemudian kata Allah, wa akharu min syaklihi azwaj. Selain daripada seksaan makanan-makanan yang bersifat menyeksakan dan mengerikan dan menjijikkan, ada lain-lain azab. Akharu ada lain. Kata Allah, min syaklihi, daripada bentuknya. Bentuk macam mana? Bentuk yang menyakitkan dan menjijikkan. Bentuk seksaan di neraka, pertama menyakitkan dengan sebab sifat panas. Yang kedua menjijikkan. Kerana ini antara benda yang manusia lari. Kita akan lari daripada perkara yang jijik. Kalau benda tu jijik, kotor, kita tak akan menghampirinya. Kita akan menjauhinya. Dan demikian juga benda yang bersifat seksa, kita juga akan menjauhinya. Kadang seksaan itu bersifat yang menjijikkan. Kadang kalau seorang diikat. Pukul tu sakit. Disumbat tahi dalam mulut pun sakit. Kenapa? Menjijikkan. Maka itu bentuk seksaan. Maka Allah menggambarkan seksaan dalam neraka itu, pertama yang menyakitkan, yang kedua yang menjijikkan. Dan Allah menyebut, wa akharu, dan ada yang lain. Min syakli, daripada bentuk tadi. Bentuk apa? Menyakitkan dan menjijikkan. Azwaj, bermacam-macam jenis. Macam-macam jenis. Kalau bagi ahli syurga, bermacam-macam jenis nikmat. Buah-buahannya, minuman-minumannya, segala kerehatannya. Bagi ahli neraka pula segala bentuk azab. Yang berupa makanan zakum, yang berupa buah-buahan zakum, makanan daripada perkara yang menjijikkan, yang menyakitkan, yang membinasakan. Kemudian kata Allah, hadza faujum muqtahimun ma'akum. Yang pertama dimasukkan dalam neraka ialah pemimpin-pemimpin mereka. Sebagaimana dalam syurga ada yang dulu masuk, ada yang kemudian masuk. Neraka juga sama macam tu. Ada yang dulu masuk.
Yang pertama-tama masuk neraka ini pemimpin-pemimpin. Lalu ketika mana pemimpin ini bergelut dengan azab yang tidak terperi sakitnya, tiba-tiba malaikat penjaga neraka bernama Zabaniya. Hadza, wahai para pemimpin kafir, kata malaikat. Hadza faujun, ini lagi kumpulan kamu. Ini kumpulan kamu ni, faujun makna kumpulan. Muqtahimun ma'kum, yang akan masuk bersama kamu. Ini dulu pengikut kamu yang akan masuk bersama kamu. La marhaban bihim. Lalu berkatalah pemimpin mereka, tidak dialu-alukan mereka masuk. Kalau dahulu di dunia, para pemimpin akan mengalu-alukan pengikut mereka. Kerana dengannya mereka kuat. Semua orang akan mengalukan semua yang akan menyokong mereka. Sebab kalau tidak ada penyokong, masakan pemimpin ini jadi kuat. Pemimpin jadi kuat kerana ada penyokong. Lalu pemimpin menjaga penyokongnya dengan ucapan alu-aluan ini. Namun dalam neraka kelak tidak ada orang yang nak mengaku jadi pemimpin di azab yang dahsyat. Sebagaimana tidak ada pengikut yang berbangga dengan pemimpin mereka. Dan mereka saling salah menyalahkan. Bila malaikat penjaga neraka berkata, ini pengikut kamu yang akan masuk bersama kamu. Lalu para pemimpin berkata, la marhaban bihim. Kami tak alu-alukan mereka di sini. Maknanya kami tak ada kaitan dengan mereka. Kami tidak ada hubungan dengan mereka. Kami tidak mau dikaitkan dengan penyebab mereka. Tetapi bila kita tengok ada seorang tu bersalah, lalu seorang berkata, ni kawan kamu. Kita pasti akan cuba memutuskan hubungan dengan dia. Saya tak ada kenal dia. Saya tak kenal dia, saya tak pernah jumpa dia. Kerana kita takut kita akan dikaitkan. Kalau ada seorang yang saya katakan ni penjenayah, yang memang akan dihukum dan siapa yang berkait dengannya akan didakwa sekali. Maka bila sampai kepada kita kata, saya tak ada kaitan dengan ni. Saya tak ada kena-mengena dengannya. Kita kata, la marhaban bihim. Tiada ucapan aluan untuk mereka. Kami tak mengenali mereka. Lalu kata Allah Ta'ala, innahum salun nar. Mereka ini juga akan masuk neraka sama macam kami, kata pemimpin-pemimpin mereka. Qalu, lalu berkata pengikut-pengikut mereka, bal antum la marhaban bikum. Bahkan kamu yang tidak dialu-alukan. Bahkan kami pun tak nak terkait dengan kamu. Maksud dialukan, kami tak nak kaitan kamu. Kami tak mengaku kamu ni pemimpin kami. Yang kononnya boleh menyelamatkan kami, menjaga kami. Bahkan sebaliknya kamulah penyebab. Antum qaddamtumuhu lana. Kamulah punca kami masuk neraka. Qaddamtumuh, kamu yang meletakkan kami ke depan, menjadikan kami mempercayai kekufuran kamu. Kami jadi ikut kamu, kata pengikut mereka. Fabi'sal qarar, maka kesemua baik pada pemimpin, baik yang dipimpin, mereka berada di tempat yang paling buruk sekali. Allah menyebut perkataan qarar. Qarar berarti tempat yang kekal. Sepakat para ulama bahawa orang-orang kafir, tak kiralah ideologi, agama dan nama apa sekalipun, mereka kekal dalam neraka. Mereka kekal. Yang namanya Kristian, yang namanya Yahudi, yang namanya Hindu, yang namanya Buddha, yang namanya ajaran itu, ajaran ini, kesemua mereka kekal dalam neraka. Yang masuk syurga cuma orang-orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala menyatakan, dialog ahli neraka lagi, antara pemimpin dan pada pengikut mereka. Qalu Rabbana, kata pengikut mereka, wahai Tuhan kami, man qaddama lana hadha, siapa yang penyebab kami kufur ini, fazidhu azaban di'fan finnar, tambahkan azab dia. Tambahkan azab. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang lain bahawa ketika mana para pengikut mahu pemimpin dihukum lebih berat, dikenakan lebih berat, tetapi Allah Ta'ala hukumannya adil. Baik namanya pemimpin atau dipimpin, mereka ni sama. Jadi kalau seorang suruh membunuh, lalu orang pun membunuh, yang menyuruh, yang disuruh sama-sama dihukum. Tiada perbezaan kerana kedua-duanya ini mempunyai asas untuk tidak menerima, iaitu akal. Pemimpin dia ada akal untuk tidak mengajak orang sesat macam dia. Yang pengikut pula juga ada akal untuk menolak ajakan kesesatan. Maka kan itu tidak ada istilah pemimpin ataupun dipimpin. Kamu sama.
Asalnya kalau kita tengok dalam pemimpin dan dipimpin, sama-sama kufur. Apa beza? Ketua perompak dengan pengikut perompak. Sama tak sama? Tak sama ni bos. Tak, mereka sama jahat. Mereka sama-sama berfikir untuk buat jahat. Cuma dari sudut ranking je. Ranking yang membezakan mereka dari sudut organisasi kejahatan. Tapi sifat mereka nak buat jahat tu sama. Sifat mereka nak kufur tu sama. Kalau tak sama, mereka pasti akan menolak pemimpin. Sebab mereka sama. Cuma yang ni akan bercakap sebagai pihak ketua bagi pihak orang yang dipimpin oleh mereka. Dari sudut kekufuran sama atau tidak sama? Sama. Tak ada bezanya. Kerana pemimpin sentiasa berkata, kami tak paksa mereka. Mereka ada akal. Kami tak pernah penghalang mereka. Kalau kamu nak tinggalkan, kami pun tak boleh buat apa-apa. Tuan-tuan tengok hari ni, yang namanya pemimpin dan dipimpin. Kalau yang dipimpin tu nak tinggalkan pemimpin, boleh atau tak boleh? Boleh. Apakah pemimpin boleh buat apa-apa? Tak boleh buat apa-apa. Cuma marah je lah. Kalau hari ni mana-mana organisasi, ada pemimpin, ada dipimpin. Kalau yang dipimpin tadi nak lagi nak keluar, apakah ada masalah? Tak ada masalah. Silalah keluar. Awak nak masuk mana pula? Kelompok mana? Sila keluar. Kan awak dah angkat. Awak akan bertanggungjawab. Awak masuk siapa, ikut siapa. Jadi di sini bila para pengikut berkata, wahai Tuhan kami, tambahkan bagi pemimpin kami ini azab seganda lebih pada kami. Allah menjawab, qala li kullin dha'f. Semua dapat gandaan masing-masing. Dia orang ni mungkin sebab belum jadi pemimpin, sebab belum ada pemilihan lagi. Bila ada pemilihan, dia pula pemimpin. Kalau kita tengok dari sudut giliran pemimpin dan yang dipimpin. Yang ni jadi pengikut sebab belum dipilih lagi. Nanti pemilihan akan datang, dia pula jadi bos. Demikian kitaran pemimpin dan dipimpin. Mereka sama. Cuma bezanya, ni tahun ni siapa ketua? Tahun depan siapa pula ketua? Akan datang siapa pula ketua? Tetapi membawa agenda kekufuran sama. Tak ada beza. Kan itu ketika mana pada pengikut minta pemimpin dilebihkan azab, kata Allah semua dapat lebih. Artinya semua melihat dari sudut kejahatan yang dibawanya, bukan dari sudut kepimpinan atau dipimpin. Sebab kalau kita tengok ada orang namanya pemimpin, tapi yang bawahannya akan buat lebih baik daripada pemimpin itu sendiri. Tapi pemimpin dapat nama lah. Pemimpin yang dapat nama. Tapi yang buat baik siapa sebenarnya? Yang bawah ni. Ada pula pemimpin yang buat baik lebih pada pengikut dia. Kan kalau kita lihat dari sudut organisasi, ada orang kita katakan memang dia pemimpin, tapi yang benar-benar buat kerja orang bawah dia. Kadang-kadang. Ada pula kadang-kadang yang benar buat kerja tu orang atas, orang bawah tak buat apa. Orang atas dia buat. Kena jadi pengurusi masjid, pengurusi sutu seorang dia buat. Juru kira-kira tak datang, timbalang tak datang, seorang buat. Tapi bila cerita pengurusi jawatan kuasa belaka. Kadang-kadang kita tengok ada pemimpin dia bergerak seorang, yang bawah tak nak sokong, tak nak ikut. Tak nak ikut. Dia seorang bergerak. Ada kadang-kadang kita pula tengok yang pengikut ini yang lebih bersungguh daripada pemimpin. Pemimpin taklah bersungguh sangat nak buat benda tu, program ni, tapi yang bawah ni bersungguh. Jadi dari sudut asasnya, bukan mereka dihukum sebab pemimpin atau dipimpin, tapi dihukum atas kejahatan masing-masing. Yang kekufurannya lebih jahat, lebih buruk. Yang kadang-kadang ia datang daripada pengikut lebih buruk. Pemimpin cuma kata, okey kita jangan pukul dia. Tapi yang bawah ni, pukul dia. Maka itu teruk. Pemimpin mungkin kata, jangan tangkap dia. Contoh. Tapi yang bawah ni tangkap. Boleh jadi atau tidak? Boleh jadi. Oleh sebab itulah, kekufuran ini ialah satu wajah. Bukan ada pemimpin, bukan ada dipimpin. Mereka sama. Dan dikenakan azab yang sama. Disebabkan perbuatan mereka. Kemudian kata Allah Ta'ala, waqalu, dan berkata pemimpin dan yang dipimpin, yakni ahli neraka semuanya, ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyraq. Kenapa kami tak tengok orang-orang yang dahulu kami anggap jahat? Para ulama menyatakan yang dimaksudkan yang berkata itu ialah Abu Jahal dalam neraka. Abu Jahal berkata, mali la ara Bilalan wa Ammaran wa Suhaiban wa fulanan wa fulanan. Allah menceritakan nanti ahli neraka, bila masuk neraka dia tanya, mana orang-orang yang dahulu kami hina mereka? Kami perkecilkan mereka, kami aniaya mereka.
Mana dia Bilal? Mana dia Ammar? Mana dia Suhaib? Mana Fulan bin Fulan? Yang ini merujuk orang-orang Islam di kalangan hamba yang masuk Islam, yang diseksa teruk. Di kalangan orang-orang miskin yang diseksa teruk. Lalu orang kafir ni waktu masuk neraka tanya, mana orang dahulu kami menghina mereka? Patutnya mereka duduk dalam neraka bersama kami. Sebab kami menganggap mereka sesat. Tiba-tiba kami tak nampak mereka di sini. Berarti mereka tidak sesat. Kami telah mempersendakan orang yang silap. Ia ketika mana mereka menyatakan attakhadnahum sikhriyan am zagat anhumul absar. Apakah kita silap mengejek mereka? Ternyata mereka ialah orang-orang yang benar. Kita telah mempersendakan diri kita sendiri. Kita telah memperbodohkan diri kita sendiri dengan menghina mereka. Walau mereka itu benar di sisi Allah. Walhal mereka itu orang yang dekat di sisi Allah. Tuan-tuan, atas dunia, semua orang boleh menghina orang ikut suka dia. Nak hina apa? Atas dunia ni pun semua orang bebas untuk kata orang ni ke sini ke sana. Tapi akhirat kelak betapa ramai orang yang dihina itu. Orang yang menghina itulah yang terhina akhirat kelak. Sebab itu Islam ajar kita satu asas, kita tidak menghina orang. Kita memang orang-orang yang dihina itu lebih baik pada kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskar qawmun min qawm, asa an yakunu khairan minhum, wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan kamu menghina sekumpulan yang lain. Barangkali kumpulan yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Dan jangan pula wanita menghina sekumpulan wanita yang lain. Barangkali wanita yang dihina itu lebih baik daripada wanita yang menghinanya. Artinya di sini Allah cerita tentang orang kafir. Tapi dalam surah Al-Hujurat Allah juga ingatkan orang beriman. Orang beriman sesama mereka jangan kita menghina. Kerana kelak kita nampak mereka berada pada derajat yang lebih tinggi pada kita. Lebih mulia pada kita. Kerana orang beriman tidak akan menghina orang beriman. Tidak akan merendahkannya tanpa sebab. Melainkan mereka merendahkannya kerana perintah Allah. Jadi kita memarahinya kerana perintah Allah. Tapi bukan kerana kita menghina peribadi dan fizikalnya. Kita tidak melakukan demikian. Baik, akhirat kelak betapa menyesal orang kafir kerana menghina orang Islam. Lalu mereka mengatakan, kami telah tersalah mengejek orang-orang yang benar. Sehingga dalam neraka mereka tak jumpa orang ni. Kerana orang ini berada dalam syurga. Orang ini berada dalam rahmat Allah dan nikmat-nikmatnya. Kemudian kata Allah, Inna dhalika lahaq. Sesungguhnya perdebatan, perbalahan ahli neraka itu. Takhasumu ahli nar. Perbalang ahli neraka itu benar berlaku. Jadi Allah menceritakan, walaupun neraka belum ada yang masuk. Belum. Lagi mana tak kiamat, lagi mana tak hisab, maka tak akan ada yang masuk neraka. Tetapi Allah Ta'ala telah menjelaskan siapa dia ahli neraka. Maka Allah Ta'ala juga telah menjelaskan dialog ahli neraka. Kan dialog itu ialah dialog kamu yang kamu pernah lakukan di dunia dulu. Dengan mempersendakan orang beriman, maka kelak kamu akan melihat bagaimana dialog tadi memakan diri sendiri. Penghinaan kamu memakan diri kamu sendiri. Kamu menghina orang-orang yang benar yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menyatakan demikian dialog yang berlaku dalam neraka. Sesudah Allah menyebut tentang balasan syurga dan diikuti dengan azab dalam api neraka, maka Allah kembali menyebut tentang peranan Rasul diutuskan. Baik, tadi satu perbandingan. Wa'imma kamu nak jadi ahli syurga yang kami telah sebut sifat-sifatnya yang telah didahului oleh para nabinya, ataupun kamu nak menjadi ahli neraka yang kami juga telah sebut sifat-sifat mereka. Maka Allah mengajak semua manusia selepas dibentangkan tentang nikmat syurga dan azab neraka, membentangkan apa yang diajak, manusia diajak ke arah mana sebenarnya. Yang menjadikan mereka ahli syurga atau neraka. Mereka diajak ke arah asas yang mana? Kata Allah, Qul innama ana munzir. Wahai Muhammad, katakan kepada semua manusia,
Aku ini pemberi amaran. Maka di sini Allah Ta'ala menyebut kembali tentang apa yang menjadi pokok utama. Pokok utama di dalam akidah ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pemberi amaran. Pembawa peringatan. Membawa perintah Allah dan juga larangan. Menyebut tentang syurga dan sifatnya dan ahli neraka serta sifatnya. Inilah dia Rasulullah munzir, pemberi peringatan. Jangan kata Rasulullah tak ingat. Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah dalam kehidupan baginda. Dan dengan hadis yang ditinggalkan terus menjadi peringatan pada manusia. Dalam semua aspek. Sebab itu kata Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, innama bahawasanya, ana munzir, aku pemberi peringatan. Wa ma min ilahin, peringatan pertama, tidak ada Tuhan illallah, melainkan Allah. Allah yang bagaimana? Al-Wahid, yang esa. Ini yang Rasulullah bawa. Yang Rasulullah bawa ini yang ikut maka ahli syurga. Yang lawan ahli neraka. Apa dia? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah yang bagaimana? Al-Wahid, yang esa. Al-Qahhar, yang berkuasa. Allah Ta'ala bukan sekadar disifatkan dengan sifat yang esa. Untuk menyalahi dengan sembahan-sembahan lain yang didakwa oleh manusia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Al-Qahhar, yang berkuasa. Tuan-tuan, bila kita sebut perkataan kuasa, dia akan menimbulkan rasa takut yang bersangkutan. Itu orang berkuasa tu. Maksudnya bila kita dengar orang ni ada kuasa, kita pun takutlah. Dia salah guna kuasa. Biasa guna kuasa untuk kemahuan dirinya. Biasa guna kuasa untuk menyukai orang tertentu dan sebagainya. Maka Allah menyebut sifat kuasa Allah ini penuh dengan rahmat. Allah berkuasa dengan sifat rahmatnya. Bukan berkuasa dengan sifat zalim. Kebanyakan manusia bila dapat kuasa dia bersifat zalim. Hanya segelintir manusia bila dapat kuasa bersifat rahmat. Kalangan ini kalangan para penguasa, para pemimpin yang mengikuti jejak para Nabi. Bukan jejak Nabi Muhammad SAW. Tentang kita boleh kenal pemimpin yang bersifat rahmat dengan dia memberi keadilan kepada semua pihak. Kita akan tahu. Dan kita boleh tahu pemimpin yang cuma guna kuasa untuk menekan siapa pun yang lawan dia. Siapa pun lawan dia akan tekan. Dia tak akan memberi apa pun ruang. Tidak akan memberi apa pun ruang teguran atau nasihat. Melainkan dia akan menggunakan sepenuh kuasanya untuk mendiamkan siapa sahaja. Maka kita katakan selalu orang bila ada kuasa dia mesti salah guna. Mesti. Kebanyakan mereka. Jarang orang menggunakan kuasa menterjemahkan sifat rahmat. Jarang. Melainkan saya katakan pemimpin terpilih. Termasuk pemimpin-pemimpin yang Allah janjikan. Kita akan kenali mereka benar atau tak benar. Mereka terjemahkan apa? Terjemahkan kuasa atau rahmat. Yang terjemahkan kuasa, kita tahu orang ni akan mudah guna atau salah guna kuasa. Maka Allah bila menyebut sifatnya Al-Qahhar, maka lihat bagaimana Allah menyebut sifat rahmatnya. Yang pertama, Allah menyebut Al-Qahhar dan terjemahan dan tafsirannya Rabbus samawati wal ardh. Itu Tuhan yang menguruskan langit dan bumi. Ya Allah sebut. Kuasa Allah disebut mana? Yang menguruskan langit dan bumi. Untuk memberi manfaat kepada kehidupan kamu. Menentukan rezeki, makan minum kamu. Tempat tinggal kamu. Menjadikan malam dan siang terus memberi manfaat kepada kamu. Kerana Tuhan ini yang menguruskan. Allah tak jadikan okey ini negeri yang tak sembuh aku tak ada malam siang je. Macam orang hari ni negeri tak sembuh aku tiada peruntukan. Tiada peruntukan. Ini semua tak ada sekian. Lihat Allah dengan sifat kuasa Allah sifatnya rahmat. Maka kata Allah, Allah yang menguruskan langit dan bumi. Maka diturunkan rezeki kepada semua makhluknya. Yang kufurnya, yang berimannya Allah beri. Kerana sifat rahmat Allah. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman memberi maksud pemurah pada semua makhluk, termasuk alam manusia, alam jin, alam haiwan. Haiwan termasuk dalamnya alam tumbuhan. Kan ia juga hidup. Haiwan maksud yang hidup.
Maka lihat rahmat Allah kepada alam binatang. Dijadikan ibunya menyayangi anak-anaknya. Membesarkan anak-anaknya. Maka berkembang biaklah binatang. Lihat, diberi rezeki setiap binatang. Hatta ulat dalam batu. Ulat dalam batu ditentukan rezeki. Sifat rahmat Allah diuruskan. Semua yang kecil. Yang tak ada orang perasan kewujudannya, cukup rezekinya. Bukan ikan-ikan di laut, ikan-ikan di dalam air, ditentukan rezekinya. Maka lihat sifat Allah yang menguruskannya. Langit dan bumi, lihat mataharinya, lihat bulannya, lihat segala yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Apakah terkurang nikmat itu daripada manusia? Semua manusia mendapat benda yang sama. Maka Allah menyebut Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Itu Tuhan yang menguruskan langit dan bumi dan apa di antara keduanya. Yani apa yang terkandung di dalamnya yang berupa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebut Al-Aziz, dan Tuhan itu Tuhan yang aziz, yakni yang perkasa. Ada perkataan qahar, ini yang kuat, yang gagah. Ini yang perkasa. Maksud perkasa di sini ialah ay muni'an qawiyan la mislalahu. Mani'an qawiyan la mislalahu. Fa huwa qadirun ala kulli mumkinat. Fa huwa yaghlibul kulla wa la yaghlibu syai'. Itu Allah yang bersifat aziz, Tuhan yang tidak dikalahkan. Bila seluruh hamba bersepakat tidak mahu tolong orang ni, maka dia tidak boleh melangkahi ketentuan Allah yang menyatakan Allah akan tolong dia. Kalau seluruh bersepakat untuk memudaratkan orang ni, dia tidak boleh melangkah apa yang Allah tentukan. Allah akan memberikan dia perlindungan daripada segala mudarat. Manusia bersepakat untuk membunuh, maka tidak akan berlaku. Kerana takdir Allah mengalahkan segala-galanya. Itu Allah menyebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apapun perancangan manusia telah tetap perancangan di sisi Allah, yakni mengalahkannya. Lihat ramai mana manusia merancang untuk itu dan ini, tapi apakah berlaku? Tidak boleh mengalahkan Tuhan yang menentukan. Kerana itu manusia diminta berdoa pada Allah, meminta pada Allah, berlindung pada Allah, kerana Allah yang menentukan segala. Makhluk boleh gertak kita, aku akan jadi pastikan kamu esok tak bernyawa. Itu kata makhluk. Aku pastikan kamu tak akan dapat kerja mana-mana tempat. Itu kata makhluk. Aku pastikan kamu tak pijak mana-mana bumi atas muka bumi ini. Itu kata makhluk. Bukan kata Tuhan. Manusia boleh ugut macam-macam. Dan kita tidak boleh takut pada apa pun ugutan manusia. Kerana Allah itu Al-Aziz. Tidak dikalahkan. Yang takdir Allah tidak mungkin dikalahkan dengan perancangan manusia. Sebab itu tuan-tuan, kita beriman dengan takdir Allah. Apa yang berlaku ialah takdir Allah pada kita. Bukan kerana orang tu ada kuasa, orang tu kaya, bukan. Itulah takdir Allah pada kita. Ya zahirnya nampak kerana digunakan kuasanya, digunakan hartanya, digunakan mudanya, digunakan tenteranya, digunakan segala-galanya. Tak orang beriman melihat itu takdirnya. Itu takdir Allah. Kamu tak berkuasa sedikit pun. Dan ini menjadikan orang beriman itu kuat. Ni syaitan nama Ifrit ke? Syaitan nama segala hantu-hantunya. Dia tak memberi mudarat apa-apa. Allah. Kalau hari ni saya mati bukan dicekik hantu. Itulah takdir saya kematian. Bukan sebab dia langgar lori. Itulah ketentuan saya. Maka orang beriman melihat dengan jelas. Siapa yang berkuasa? Al-Aziz. Kemudian Allah menyebut sifat yang ketiga. Al-Ghaffar. Pengampun. Jadi bila disebut Allah itu qahar, berkuasa. Yang saya katakan kuasa ini mewujudkan ketakutan orang. Oh, dia berkuasa sekarang. Dialah ketua sekarang. Oh, kita pun takut. Tapi Allah menyebut sifat kuasa Allah penuh dengan rahmat. Apa dia rahmat? Pertama, Allah menguruskan segala keperluan kamu berupa pengurusan langit dan bumi dan antara keduanya. Yang kedua itu Allah yang tidak dikalahkan. Artinya takdir Allah yang menentukan segala-galanya. Dan yang ketiga, Allah itu Al-Ghaffar, yakni pengampun. Kamu buat salah banyak mana pun, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kepada ahli neraka, yang ada sifat ahli neraka di dunia, maka kamu tak akan masuk neraka lagi kamu tak mati, lagi mana kamu tak mohon ampun, lagi mana kamu diberi keampunan oleh Allah. Anda mohonlah keampunan. Jika kamu mohon pada keampunan, maka Allah itu Ghaffar. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang perkara yang utama yang menjadikan manusia kufur.
Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, huwa naba'un azim, ini satu berita yang penting, satu urusan yang maha besar. Apa itu naba'? Naba' ni asalnya satu berita. Azim yang agung. Apakah dimaksud dengan naba' di sini? Naba'un. Naba'un di sini kata para ulama tafsir ialah itu berita tentang keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Sebab berita ini yang menggemparkan. Yang selama ini mereka menyembah berhala. Yang selama ini mereka tak pernah fikir ada Nabi dan Rasul. Maka datang berita besar ini. Sewaktu Iblis melihat berita-berita langit dihalang untuk diperoleh oleh syaitan-syaitan. Lalu Iblis menyebarkan semua bala tenteranya. Pergi cari, pergi cek. Apakah peristiwa besar yang terjadi sehingga kita tidak mampu menembusi langit dan mencari berita dan mencuri berita. Akhirnya mereka lihat seorang Rasul yang sedang berdakwah. Lalu syaitan-syaitan ini kembali pada Iblis. Menyebut hal tersebut. Maka kata Iblis, inilah dia berita besar. Kerasulan Nabi Muhammad. Seluruh dunia menunggu berita besar. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yahudi menunggu beratus tahun. Kristian juga menunggu beratus tahun. Untuk satu berita besar ini. Apa dia? Nabi Muhammad SAW. Yang bawa tentang apa? Tentang keesaan Allah. Tidak ada anak, tidak ada isteri, tidak ada sekutu. Tidak ada perantaraan. Maka ini berita besar. Kerana selama ini Yahudi telah diselewengkan. Dia mengatakan Tuhan ada anak. Kristian juga begitu. Penyembah berhala juga begitu. Maka datang peristiwa besar yang menyebut Tuhan itu satu. Yang menggegarkan dunia. Yang ketika itu tak ada pun yang mendakwa Tuhan itu satu. Semua mula melihat Tuhan itu ada anak, ada isteri, ada sekian-sekian. Maka semua menganggap Tuhan itu bersekutu. Apatah lagi pada penyembah berhalanya. Maka datang Rasulullah bawa berita besar. Berita besar dia apa? Allah satu. Dan selamanya Islam membawa berita besar ini, Allah satu. Ketika orang lain cuba untuk menyatakan yang lain itu Tuhan. Hatta di kalangan mereka-mereka yang mempunyai kuasa lalu menjadi diktator. Lalu menyuruh rakyatnya menyembah mereka. Tapi mereka gagal melakukannya pada orang Islam. Mereka boleh buat pada orang lain. Mereka boleh programkan orang lain untuk mempertuhankan mereka. Dengan undang-undang dan sebagainya. Tidak orang Islam. Kerana orang Islam sentiasa memegang berita besar ini. Kesamaan. Yang kedua, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apa-apa mereka nak ubah dengan agenda, dengan perkataan dan sebagainya, tetap kita mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah. Agenda dalam perfilmannya, agenda dalam sukannya, agenda dalam politiknya, agenda dalam kuasanya, silakan. Ia tidak boleh menyalahi apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita berpegang teguh dengan itu. Maka ini berita besar yang akan terus dipegang oleh orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah Ta'ala, antum anhum mu'ridun, kamu berpaling daripada berita besar ini. Itulah yang menyebabkan kamu kufur. Lalu Allah menyebut dalil, oh Nabi Muhammad ini Rasul. Apa dia dalil Nabi Muhammad ini Rasul? Dalilnya ialah Quran itu sendiri. Apa yang ada dalam Quran? Allah sebut, maka naliya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Kalau aku ni bukan Rasul, masakan aku tahu apa yang berlaku di alam yang tinggi, yang berlaku antara malaikat Adam dan juga syaitan Iblis. Aku nak ambil macam mana berita ni kalau aku bukan Nabi? Siapa tahu apa yang berlaku di atas langit? Melainkan kerana wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Tuan-tuan, tak ada orang tahu apa berita di langit yang berkenaan perbalahan antara Iblis dengan Adam AS. Peristiwa malaikat, peristiwa perintah sujud kepada Adam, keingkaran Iblis. Berita ni siapa tahu kalau dia bukan Rasul? Tuan-tuan, kita kalau orang tu tahu satu berita yang penting, kita tahu orang ni somebody. Orang ni somebody, kalau saya kata saya tahu apa yang Tuanku Sultan buat sekarang, saya tahu. Saya tahu Tuanku Sultan dekat mana. Berarti orang tengok saya, dia ni bukan calon-calon. Orang ni mesti somebody, mesti ada connection ni. Mesti ada hubungan. Macam mana boleh tahu orang paling penting dia, mesti boleh tahu pergerakan. Takkan orang kata saya ni orang biasa-biasa. Dia biasa je, macam mana? Saya tahu, misal kata, saya tahu Perdana Menteri duduk kat mana, saya tahu. Saya tahu nombor telefon dia. Dia pun pernah call saya. Misal saya cakap macam tu. Tuan-tuan pasti tengok saya ni somebody. Takkan saya orang biasa. Macam mana dia boleh simpan nombor telefon? Macam mana dia boleh call?
Saya boleh call sekarang? Saya call sekarang? Contoh. Kita akan tengok orang ni. Macam mana boleh call? Dah angkat pula tu. Kau angkat. Dengar suara. Tuan-tuan akan tengok orang ni orang biasa ke orang yang luar biasa? Kalau saya kata, saya sekarang boleh telefon pada menteri dan dia jawab. Pasti persepsi tuan-tuan saya akan berubah. Ustaz ni lain macam. Ni bakal menteri ke apa? Ustaz ni lain macam. Sekian-sekian. Tuan-tuan cerita tentang langit. Tak ada orang tahu, Rasulullah tahu. Manusia tak tahu pun berita langit. Tak ada tahu tentang apa berlaku pada Adam. Kisah manusia pertama yang diturunkan. Apakah dialog antara Nabi Adam dengan Allah Ta'ala? Dialog antara malaikat? Dialog Allah Ta'ala dengan iblis? Ini siapa tahu? Sebab itu kata Allah, maka nalia, tidak mungkin bagiku min ilmin, daripada ilmu bil mala'il a'la, tentang apa yang berlaku di langit yang tinggi, id yakhtasimun, ketika berlaku perselisihan di langit. Ini merujuk pada perselisihan iblis yang tidak mau sujud kepada Adam AS. In yuha ilayya, kan itu semua diwahyukan kepada aku. Annama, bahawasanya, in yuha ilayya illa annama, ia diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya aku ini ana nadhirum mubin, Rasul yang memberi peringatan yang jelas nyata. Kan Rasulullah ni bukan teka, dia bukan macam tuk nujum, bukan macam tukang ramah. Rasulullah bukan diramal. Nabi beritahu sesuatu yang memang jadi, mubin. Hatta apa yang Rasulullah beritahu tentang kejadian-kejadian yang akan datang, bukan Nabi meramal, Nabi tak meramal, Nabi bukan tuk nujum. Nabi beritahu akhir zaman akan berlaku macam ni, akan berlaku macam ni. Nabi tidak pernah meramal. Dia berbeza dengan saya kalau saya cakap, apa agak-agak ustaz, apa jadi minggu depan? Saya sedang meramal. Tak kira saya tunjuk guna bukti apa pun, tapi saya lebih kuat meramal daripada bercakap satu benda yang hakikat. Kalau seorang kata, okey, tahun 2023 akan berlaku suatu benda yang besar. Dia sedang meramal. Nanti pandai-pandai dia kata mana satu besar. Dia mana-mana pulik lah. Sebenarnya dia sedang meramal. Kerana tidak ada yang mengetahui apa yang berlaku akan datang. Saya cuma esok, kalau saya kata pada seorang, baik, saya tahu esok apa berlaku pada awak esok. Sebenarnya saya sedang meramal. Boleh dia betul, boleh dia salah. Dan kalau salah, saya cuba perbetulkan dengan cara lain. Macam ada seorang tu mengaku bahawa akan berlaku kiamat. Di Bandung, Indonesia. Dinamakan sebagai Pondok Nabi. Nama dia Pondok Nabi. Ni jangan sesatlah, tapi nama pondok Nabi. Meramalkan akan berlaku kiamat. Maka cikgu-cikgu berhenti sekolah. Sekian pegawai kerajaan berhenti. Lalu berkumpul di pondok di Bandung, nama Pondok Nabi. Sebab hari ni akan berlaku kiamat. Akhirnya penyokong ditangkap. Maka ditanya. Saya tengoklah cara langsung dia buat. Tanya, kenapa awak percaya? Kata pemimpin awak kata kiamat, kami percaya. Habis kenapa tak jadi? Sebab manusia tak ikut perintah dia, kiamat dia cancelkan, tak jadi. Mungkin ditunda hari lain pula. Lihat di mana pulik pula. Yang kata, okey, Imam Mahdi akan keluar sekian-sekian. Tetapi saya tunggu tarikh tu. Oh, tak jadi keluar sebab Imam Mahdi ada urusan. Tak boleh dia elakkan. Awak sedang meramal. Bila tak betul berlaku, maka awak cuba manipulate dengan cara ini. Dan ramai orang bodoh tertipu. Betul, kita kalau tengok orang yang suka meramal akan jadi sekian-sekian. Ini peramal. Tetapi Rasulullah dia tidak meramal. Rasulullah beritahu apa yang akan jadi. Dan dia akan jadi. Sebab itu Rasulullah tak beritahu bila. Tidak. Rasulullah beritahu tandanya begini. Sebab itu siapa yang melihat kepada apa yang Rasulullah beritahu, dia tak akan tertipu dengan manipulate maklumat terkini oleh orang-orang yang bodoh. Kita tengok, ini bukti bahawa Nabi Isa akan turun. Yang kita Nabi Isa, Mahdi pun belum turun. Ini bukti Dajjal akan keluar. Dajjal pun dia pula. Dajjal dia kena ikut kronologi dia. Dia tak boleh keluar suka-suka dia. Kan Rasulullah dah beritahu bila dia akan keluar. Dari sudut proses dia. Dia mesti melalui Mahdi terlebih dahulu. Kemudian barulah dia boleh keluar. Dia tak boleh keluar. Dan Mahdi tak akan keluar, melainkan dunia ini dipenuhi dengan kezaliman. Dan umat Islam menjadi ratahan musuh. Lalu datang untuk menyatukan. Mereka kata bahawa Mahdi dah keluar dah, kan anak Saudi dah keluar. Mereka tengok ni anak Saudi teruk sangat, maka Mahdi dah keluar. Dia dah berkumpul, tapi maklumat tu ditutup oleh media. Tengok bohong lagi.
Yang ni tunjuk sekian bukti. Ini semua orang-orang yang sedang meramal dan manipulate berita akhir zaman. Betul tuan-tuan, hati-hati dengan orang yang cuba manipulate berita akhir zaman. Dia tengok ni, tengok dah kiamat dah. Dekat nak kiamat. Jadi kita dah kena bersedia dah. Tak lama dah ni. Sekian-sekian. Jangan manipulate, jangan meramal. Sebab tu kita suka tuan-tuan bila kita belajar bab kiamat. Belajar terututannya. Kenali Mahdi dengan betul. Dia kata tak, Mahdi dah keluar. Dia dah berhijrah daripada Mekah ke Indonesia. Yang ni kata tak, dia mungkin daripada Malaysia. Pulau dah. Dia puak Malaysia seorang, puak Indonesia seorang. Dia nak ikut dia ke? Geng-geng sana pula dia kata geng-geng dia pula. Geng Pakistan kata puak-puak dia. Nyorok kat Karachi, Pakistan. Geng Kashmir kata mereka pula. So ini cuba manipulate berita akhir zaman. Tuan-tuan kita, sebab tu saya kata bab-bab akhir zaman. Baca hadis ini dengan betul. Ulama mengarang kitab. Bagaimana ta'amun, bagaimana kita berurusan dengan hadis-hadis akhir zaman. Bukan meramal. Tapi dia ada kaedah dia, kaedah. Kaedah hadis ini yang menjelaskan. Maka Rasulullah SAW kita katakan, Nabi bila bercerita tentang masa depan, Nabi tak bercerita tentang ramalan. Bila Rasulullah menyatakan Konstantinopel akan jatuh, maka jatuh. Bila Rasulullah menyatakan Rom akan jatuh, maka Rom akan jatuh. Bila Rasulullah SAW akan menyatakan bahawa Mahdi itu akan keluar, maka dia akan keluar. Di mana dia akan keluar, Rasulullah beritahu. Tempat dia kat mana. Jangan pula kata tak, dia dah pindah tempat Ustaz. Sebab tempat tu ada masalah. Visa tak dapat. Jadi Mahdi pergi tempat lain. Jadi ini semua cuba manipulate dan membodohkan orang yang tak tahu tentang hadis-hadis akhir zaman. Sebab tu kita kena hati-hati dengan orang yang cuba meramal masa depan. Kita bercakap tentang bukan ramalan, tentang apa yang Rasulullah sebut. Dan bila sebut apa yang Rasulullah sebut, kita tak berani sebut tarikh. Tak berani. Tapi kita kata Rasulullah ada sebut. Ada begitu. Bila Wallahu'alam. Ia akan berlaku. Mungkin zaman kita, mungkin zaman berikutnya. Itu semua urusan Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.